Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk PDPR pagi ini kita akan masuk bab 7 cahaya dan optik. Jadi slide ini telah disediakan oleh Cikgu Nur Razila Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor. So kita terima kasih pada dia. So kita akan masuk dulu 7.1 iaitu pembentukan image oleh kanta. Okey, pembentukan image oleh kanta. Dan kanta yang kita akan belajar ialah kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris, kanta cembung ialah convex, manakala kanta cekung ialah concave. Okey, sini ialah kanta cembung, sini ialah kanta cekung. Jadi kanta merupakan medium lut sinar, seperti kaca yang mempunyai satu atau dua permukaan melengkung. Kanta dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kanta cembung dan kanta cekung. Okey, so seperti kata tadi, ada yang satu lengkung, ada yang dua lengkung. Kalau dua lengkung kita sebut sebagai dui cembung. Kalau dia cuma ada satu saja cembung disebut sebagai plano cembung, dan kalau dia dua-dua melengkung yang ke arah yang sama disebut sebagai meniskus cembung. Next ialah kanta cekung. Kalau dia dua-dua cekung berlawanan arah disebut sebagai dui cekung. Kalau sebelah saja plano cekung. Kalau dua-dua ke arah yang sama disebut sebagai meniskus cekung. Jadi sinar cahaya menumpu selepas melalui kanta cembung. Maksudnya kalau kanta cembung, sinar dia akan menumpu. Tengok rajah 7.2 yang sebelah kiri ni. Awak akan nampak cahaya ni. Cahaya ni dia lalu and then dia akan turun ke bawah ke atas. Kalau yang dia warna merah yang bawah tu dia akan naik atas, manakala yang hijau dia tidak berubah sebab dia mengikut paksi utama. So cahaya itu akan tertumpu pada satu titik. Ini titik dekat sini. Ini disebut sebagai sinar cahaya menumpu. Manakala sinar cahaya mencapah selepas melalui sinar kanta cekung. Seperti awak nampak pula gambar sebelah kanan. Gambar ini kalau nampak sinar warna biru tu bila dekat atas dia terus naik atas lagi. Yang merah tu kat bawah dia semakin ke bawah. Manakala hijau dia tidak berubah kerana dia melalui pusat optik dan dia tidak akan dibiaskan. Dan seperti awak nampak dekat gambar sebelah kanan, sinar itu tidak bertembung dekat mana-mana ni. Tidak bertembung. Jadi dia tiada sinar menumpu. Jadi dia disebut sebagai sinar mencapah. Jadi kanta cembung juga dikenali sebagai kanta penumpu, manakala kanta cekung juga dikenali sebagai kanta pencapah. Okey. So kanta cembung. So seperti kita tadi dia adalah kanta penumpu. Seperti awak nampak dekat sini, semua garisan ini kecuali yang ni paksi utama yang warna hitam ni. Paksi utama ialah dia akan melalui tengah-tengah kanta. So bila dia lalu tengah kanta, cahaya yang lalu tengah kanta dia tidak dibiaskan. Tapi yang tidak lalu tengah kanta, dia akan dibiaskan. Kalau dekat atas, dia akan dibiaskan turun ke bawah. Manakala yang bawah, dia akan dibiaskan naik ke atas. So, di mana cahaya itu bertemu, di situ disebut sebagai titik fokus ataupun simbolnya ialah F besar. Manakala jarak daripada kanta pergi kepada titik fokus tadi disebut sebagai panjang fokus, diwakili dengan huruf F kecil. Titik fokus F besar, panjang fokus F kecil. Okey. Bagi kanta cembung, titik fokus F ialah satu titik dengan keadaan sinar cahaya tuju yang selari dengan paksi utama akan menumpu kepadanya selepas melalui kanta cembung. Manakala untuk kanta cekung, apabila sinar cahaya
yang mencapah selepas melalui suatu kanta cekung diekstrapolasikan ke belakang. Tahulah ekstra tambahlah maksudnya. Diekstrapolasikan maksudnya dia akan ditarik ke belakang. Macam mana? Contoh dekat sini kalau kita guna so kalau kan kita faham tadi bila cahaya melalui kanta cekung, dia akan mencapah. Kalau atas dia semakin ke atas. Ke atas dia semakin ke atas. Manakala kalau dekat bawah dia semakin ke bawah. Jadi masalah dia sekarang ni dia tak ada titik pertemuan. Jadi macam mana nak cari titik fokus dia? Jadi cara untuk cari titik fokusnya ialah diekstrapolasikan ke belakang. Maksudnya kita tarik ke belakang. Itu sebab orang nampak dekat dalam gambar rajah ni, dia ada garisan putus. Garisan putus-putus inilah yang disebut sebagai diekstrapolasikan ke belakang untuk mendapatkan titik fokus F besar. Okey. So, menentukan panjang fokus bagi suatu kanta macam inilah tadi. So, bila kamu dah buat garisan tu, kita akan dapatlah titik-titik ni. F besar ini mewakili titik fokus. Dan 2F maksudnya 2 kali jarak titik fokus. 2F ialah 2 kali jarak titik fokus. Manakala sini pula ialah sama jugalah. F sebelum kanta di hadapan kanta dengan 2F di hadapan kanta. Kita akan sebut sesuatu objek itu, ini objek. Kita anggap ini sebagai objek. Kita akan anggap objek ini berada di hadapan kanta. Kenapa? Sebab objek itu di sebelah kiri kan. Jadi sebelah kiri kanta disebut sebagai hadapan kanta. Di sini kita sebut sebagai hadapan. Manakala dekat sini kita sebut sebagai belakang. Okey. Sebab objek itu berada di sebelah kiri. Sebab kalau objek di sebelah kiri, itu disebut sebagai hadapan kanta. Okey. Dan image akan berada di belakang kanta. Manakala ini pula ialah kanta cekung. Pun sama nanti. Objek di sebelah kiri kan. Jadi sebelah kiri ialah hadapan kanta. Manakala sebelah kanan ialah belakang kanta. So ini ialah bentuk kanta cekung yang dilukis di dalam paksi utama, ada lukis dalam gambar rajah lah. Okey, kita akan buat latihan ni nanti. So, ini ialah istilah-istilah yang kamu kena kenal. Simbol-simbolnya, contoh seperti pusat optik O. O ialah titik pada pusat kanta. Sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak terbias. Itu sebab nampak dekat sini. Perasan tak tengok? Warna hitam ni dia tak terbias pun. Tak ada cahaya kat situ. Sebab kalau lukis pun sinar cahaya itu dia tidak terbias. Sama juga dengan kanta cekung tadi. Kalau ada warna hitam ni, ini sebut paksi utama. Pasaran titik ini tadi, itu ia pusat optik. Okay. And then, paksi utama ialah garis lurus yang melalui pusat optik suatu kanta dan titik fokus F. Paksi kanta, garis lurus yang menerusi pusat optik dan berserenjang dengan paksi utama. Titik fokus F besar, iaitu bagi kanta cembung, titik fokus F ialah titik pada paksi utama, iaitu tempat penumpuan sinar cahaya selari dengan paksi utama selepas kanta. Okey, kalau kanta cembung, dia selepas kanta. Kalau dia kanta cekung, dia adalah titik fokus pada paksi utama, iaitu sinar cahaya yang selari dengan paksi utama seolah-olah mencapah dari titik ini selepas kanta. Manakala panjang fokus tadi ialah jarak di antara titik fokus F dengan pusat optik. Jarak objek ialah U. U ialah jarak di antara objek dengan pusat optik. Manakala jarak image ialah jarak di antara image dengan pusat optik. Okey, dia guna huruf tu. Huruf V. So, sinar cahaya yang selari dengan ini cara kita lukis. Lukis macam mana kita nak dapatkan
Image yang itu cara pertama, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama terbias dan melalui titik fokus F. So, mula-mula kita ikut garisan ni. Nombor 1, sampai ke kanta, dia perlu turun ke bawah sebab dia sinar tertumpu kan. Tapi setakat mana dia turun? Dia kenalah turun sampai titik F. Okey. Kemudian garisan kedua, sinar cahaya yang menuju ke pusat optik bergerak dengan garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. Seperti kita sebut tadi, bila lalu pusat dia tidak terbias, jadi dia akan jadi garis lurus. Ini contoh dia. Okey. Nombor 1 tadi, kita lukis dulu satu garisan selari dengan paksi utama. Macam ini. Kemudian dia kan sinar tertumpu, dia mesti pergi ke bawah. Tapi ke bawah mana? Adakah dia perlu pergi ke bawah sini? Adakah dia perlu pergi bawah sini? Ataupun dia perlu pergi bawah sini? Kita tak tahu kan? Jadi itulah fungsinya ini, titik F ini. Okey. Itulah fungsinya titik F ini. Sekejap. Okey. Kita turun setakat mana? Dia akan turun setakat ini melalui titik F. Kemudian satu lagi garisan tadi daripada puncak tu juga dia kena lalu ke pusat optik O macam ini. Dan garisan tu bila diterpanjangkan dia akan jumpa titik persilangan dekat bawah ni, dekat sini. Dekat sini ada titik persilangan dekat sini. So, bila ada titik persilangan kat situ, kita kena bina image dia lah. Image dia kenalah mula dari sini, dari atas sini. Dari atas sini, kena mula dari sini, pergi ke bawah seperti ini. Itu sebab nampak anak panah itu songsang. Songsang itu tadi tegak kan, objek tegak. Dia pergi ke atas, sekarang dia pergi ke bawah. Itu yang kita sebut sebagai songsang. Jadi inilah yang disebut sebagai image. Jadi kamu kena mahir melukis benda ini. Kamu boleh ulang. Kalau 5B awak boleh buat dalam buku kerja muka surat 164 dengan 165. Untuk kelas 5D, nanti saya bagi awak satu lembaran kerja untuk awak berlatih. Okay. So benda ni kamu kena mahir. Kamu kena pandai buat sendiri. Dan saiz image ini dia akan berbeza bergantung kepada kedudukan objek. Kalau objek itu berada dekat F, macam mana? Kalau objek itu berada dekat antara F dan 2F, macam ini. Kalau objek itu berada dekat 2F, macam mana? Kalau objek itu berada di lebih jauh daripada 2F, macam mana rupanya? Jadi kamu kena praktis tu satu per satu. Okey. Tadi kita lukis kanta cekung. Sekarang kita kena lukis pula image untuk kanta. Tadi kita buat kanta cembung. Sekarang kita buat lukis image untuk kanta cekung. Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama terbias seolah-olah daripada titik F fokus seolah-olah dari titik fokus F, iaitu sama saja kaedah tadi. Lukis dulu satu garisan lurus. Bila sampai kena kanta, ingat ini kanta cekung, dia sinar yang mencapah, so dia kena naik atas. Macam mana naik atasnya, berapa besar sudut naik atasnya bergantung pada titik F di hadapan kan kanta. Inilah garisan yang diekstrapolasikan tadi. Kemudian garisan kedua ialah garisan yang menuju ke pusat optik bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. Sama saja konsepnya. Yang membezakan tadi ialah garisan tu mencapah ataupun tertumpu. Cuma sekarang kita tengok macam mana kita lukis untuk kanta cekung. Okey. Pertama, buat satu garisan lurus tadi yang selari dengan paksi utama. Okey. Kemudian dia kena mencapah ke atas. Capah macam mana? Tinggi ni, tinggi ni, tinggi ni. Tak tahu kan? Jadi itulah sebabnya gunanya titik F ini tadi.
Okey, itulah guna titik F ini, iaitu mencapai setakat titik F ini. Kemudian satu lagi garisan tadi daripada atas pergi melalui pusat optik seperti saya lupa. Jadi bila awak dah ekstrapolasikan garisan yang berada di hadapan kanta, dia kena dibezakan. Macam mana kita nak bezakan? Kita jadikan yang di hadapan kanta ialah garisan putus. Okey. Dia kena jadi garisan putus. Tapi yang selepas kanta tu garisan biasa, tapi yang diekstrapolasikan ini dia kena garisan putus. Okey, kemudian satu lagi garisan dan kita akan nampak ada satu titik persilangan. Jadi titik persilangan ni kita kena lukislah image dia, iaitu dari pasir utama pergi ke titik persilangan. Kali ini image dia tegak sebab dia berada di hadapan kanta. Dan inilah image dia untuk kanta cekung. Kamu boleh berlatih lagi dan ikut muka surat buku kerja tadi dengan lembaran kerja yang untuk 5D tu. Okey. Kalau kita tengok sini, kalau ini yang saya kata tadi, kalau objek itu berada jauh lebih daripada 2F, ini bentuk image dia nanti. Dan ciri kedudukan image di antara F dengan 2F, dan dia punya ciri image ialah pertama yang nyata, kedua dia songsang, yang ketiga dia dikecilkan. Kalau perasan sini objek lebih besar daripada image. Ini size lah. Kalau disebut size, yang ni dia atas sampai bawah ni, itu disebut sebagai size. Sama juga dengan ini image lah. Jadi kalau perasan, size objek akan lebih besar daripada size image. Jadi size image jadi kecil. Dia juga songsang. Songsang maksudnya tengok ni, anak panah ini pergi atas, tapi anak panah image pergi bawah. Itu maksudnya songsang. Apa pula maksud nyata? Nyata pula maksudnya ialah kamu boleh nampak. Image nyata maksudnya senang, seperti awak nampak tengok handphone sekarang. Ini disebut sebagai image nyata. Ataupun awak tengok television, tengok laptop. Sebab kalau kamu tengok image dekat skrin tu, kalau kamu berada di kedudukan lain pun kamu akan nampak image tu. Itu sebab dia disebut sebagai image nyata. Lawannya nanti image maya. Nanti kita tengok. Next, kalau objek itu berada pada 2F, betul-betul dekat titik 2F, so kamu akan dapat image yang nyata, image yang songsang, dan sama size. Tadi lebih kecil kan, sekarang image dia sama size. Next, kalau dia berada di F dengan 2F, iaitu kita akan dapat image yang nyata, yang songsang, dan juga yang dibesarkan. Okey, ada 3 sini. Okey, image yang nyata, songsang dan dibesarkan. Awak perasan objek ini lebih kecil daripada size image. Next, kalau objek itu berada di F. Kalau objek itu berada di F, maka image yang akan dihasilkan adalah maya, tegak dan juga dibesarkan. Okey, maya, kenapa maya? Sebab kalau awak perasan tengok dalam gambar rajah, kamu perasan walaupun garisan itu telah diekstrapolasikan, kita tidak jumpa titik persilangan dekat sini. So, bila kita tidak jumpa titik persilangan, maka image itu akan disebut sebagai maya. Image itu akan disebut sebagai maya. Apa maksud image maya? Ialah image macam awak tengok muka awak sendiri dekat cermin. Kalau diri depan cermin, ada tak gambar awak? Kalau ada muka awak, betul lah, itu disebut sebagai maya. Tapi kalau awak lari daripada cermin, awak berdiri tempat lain, nampak tak gambar awak dekat cermin tu? Adakah gambar awak, muka awak masih kekal di cermin? Tentulah tidak kan. Kalau ada, kena ada benda lain tu. Okey. Dan image-nya adalah tegak. Seperti awak tengok muka awak dekat cermin lah. Kalau bila awak tengok muka awak di cermin, adakah muka awak terbalik? Adakah songsang? Maksudnya mulut awak ke atas, mata awak ke bawah? Tidak kan? Itu sebab awak disebut sebagai image yang tegak. Dan image itu dibesarkan. Okey. Next, kalau image itu berada lebih
dekat. Sekarang ni makin dekat dengan pusat optik. Bila dia makin dekat dengan pusat optik, so pusat kanta lah. Maksudnya image itu berada di antara pusat kanta dengan F. Image lebih jauh daripada makin dekat dengan F. So image yang akan terbentuk ialah maya, tegak, dan image itu akan jadi lebih besar. Dan kalau awak perasan, image itu berada di belakang objek. Di belakang objek. Sorry, di hadapan. Sebab image sebelah kiri kan. Di hadapan objek. Dan inilah konsep yang digunakan dalam kanta pembesar. Okey. Sekarang ini kalau image bagi kanta cekung. Okey, kalau objek itu berada lebih jauh pada 2F, maka image yang akan terbentuk ialah maya, tegak dan juga dikecilkan seperti yang kita nampak dalam gambar rajah maya sebab dia berada di hadapan kanta. Tegak, tengok anak panah dia ke atas sama seperti objek dan dikecilkan. Awak nampak saiz objek, ketinggian objek ni. Ini saiz ketinggian objek ini lebih besar daripada image ni. Tengok image ni kecil aja. Okey. Jadi kita boleh simpulkan kat sini ialah kalau image itu terbentuk di hadapan kanta, iaitu sama tempat dengan objek, dia akan dapat ciri image yang maya. Tapi kalau image itu terbentuk di belakang kanta, okey, maka dia akan mendapat ciri image yang nyata. Itu cara senang kita nak ingatlah. Okey, macam mana pula kalau kata cekung tadi, objeknya berada di F dengan pusat optik, makin dekat lah. So, kita akan dapat image yang maya. Kita akan dapat tegak dan kita akan dapat yang dikecilkan. Jadi, kesimpulannya, ciri image yang dibentuk oleh kanta cekung, ciri image yang dibentuk oleh kanta cekung bagi mana-mana jarak. Bagi mana-mana jarak. Bagi mana-mana jarak. Adalah maya, tegak dan dikecilkan dan berada di antara objek dengan kanta cekung. Okey. Baiklah, seterusnya ialah subtopik 7.2 iaitu peralatan optik. Apa maksud peralatan optik? Peralatan optik ialah alat yang menggunakan konsep kanta tadi yang kita belajar tadi. Okey. Kita tengok dulu yang pertama. Nampak gambar rajah tu? Yang pertama ni gambar rajah apa? This one. Ini ialah gambar rajah mikroskop. Yang ini. Ini ialah kanta pembesar. Yang nombor 3 ni. Ini ialah teleskop. So, kanta pembesar, mikroskop dan teleskop astronomi. So, macam mana dia? Pembentukan image akhir oleh mikroskop. So, macam mana konsepnya ialah dia menggunakan dua objek. Dia menggunakan dua kanta bagi membesarkan image yang halus, iaitu untuk kita melihat organisma yang halus ataupun mikroorganisma. Di mana yang pertama dia akan letak kanta itu kat depan. Di mana objek akan dia ada di antara F dengan 2F. So kita akan dapat objek itu semakin dibesarkan. Okey. Manakala objek daripada F dengan pusat optik, di mana objek image dia akan jadi maya, tegak dan dibesarkan. Maksudnya image itu dibesarkan dua kali. Satu di kanta objek, satu di kanta mata. Okey. So tengok sini. Sini, dekat sini. Gambar di sini. Yang saya bulatkan ini. Ini ialah kanta mata. Manakala yang dekat sini yang saya bulatkan dekat tengah-tengah mikroskop ini disebut sebagai kanta objek. So dengan gabungan dua kanta kita dapat melihat mikroorganisma. Okey, menentukan kuasa pembesaran mikroskop. Caranya ialah kuasa pembesaran dekat bawah ni. Tengok yang kat bawah ni. Kuasa pembesaran kanta objek darab dengan kuasa pembesaran kanta mata.
Iaitu, kalaulah tengok gambar rajah ni, foto ni, dia kata kanta mata dia ada pembesaran 4 kali. Manakala kanta objek dia mempunyai kuasa 40 kali. Rumus tadi kata, kuasa pembesaran kanta objek darab kuasa pembesaran kanta mata. Maksudnya darab je lah. 4 darab 40. Kita dapat berapa? 160 kali. 160. Maksudnya image itu telah dibesarkan 160 kali ganda. Okey, ini pengiraan dia tadi. So kita dapat 160 kali ganda. Itu sebab kita dapat lihat mikroorganisma menggunakan mikroskop. Okay. Next, kita tengok pada pembentukan imej akhir oleh teleskop. Teleskop pun menggunakan konsep sama. Dia gunakan 2 kanta. Satu kanta di kanta objek, dia menggunakan imej, dia meletakkan kedudukan imej itu pada F, iaitu dia cirinya ialah nyata, songsang dan dikecilkan. Manakala di kanta mata, objek itu berada di F dan imej ialah maya, tegak dan dibesarkan. Okey, kanta depan dia kecilkan, kanta mata dia besarkan balik imej itu. So itu sebabnya kenapa kita dapat melihat objek yang jauh. Okey, ya, ini ialah gambar rajah sinar yang menunjukkan pembentukan imej akhir dalam teleskop, di mana di kanta objek tadi imej yang besar dikecilkan, manakala di kanta mata imej yang kecil dibesarkan. Itu sebab kita dapat lihat objek yang jauh. Dan aplikasi kanta dalam peralatan optik contohnya ialah dalam kamera DSLR. Apa DSLR? Digital Single Lens Reflex, dengan 2 kanta yang berbeza, ataupun dalam kamera litar tertutup iaitu CCTV, Closed Circuit Television yang berteknologi tinggi, dan kamera pengintip di dalam alat keselamatan. So, perkembangan teknologi dalam bidang optik membolehkan ketebalan kanta yang digunakan dalam peralatan optik seperti telefon pintar dan televisyen litar tertutup, closed circuit television, CCTV, menjadi setebal beberapa milimeter sahaja. Kajian optik telah berjaya membina kanta rata ataupun flat lens, yang ini dijarakkan pula. Disebut sebagai flat lens yang setebal beberapa mikron saja. Itu mikron adalah bersamaan dengan 1 mikron adalah bersama dengan 0.001 milimeter. Pembaris awak tu cuma ada 1 milimeter. Ini 0.001 milimeter. Jadi oleh itu tamatlah untuk topik 7, iaitu cahaya dan optik tingkatan 5. Jadi sila jawab soalan dalam Google Form.